Hai semua, kita jumpa lagi dalam video yang terbaru. So, dalam video kali ini, saya nak share kepada korang semua bagaimana orang yang bergaji 1,500 nak beli kereta apa. Kereta apa yang dia boleh beli. Sebab kebanyakan industri kita, pekerjaan kita di Malaysia ni, dia bermula dengan gaji 1,200, 1,500, mula dengan gaji rendah. Walaupun untuk lulusan diploma ataupun degree. So, kat sini saya nak share kepada korang semua untuk yang bergaji 1,500, sebab saya ambil untuk gaji yang average lah, untuk gaji permulaan. Gaji 1,500 ni, gaji apa yang dia boleh beli. Sebelum saya pergi lebih jauh, untuk gaji 1,500 ni boleh beli kereta apa, saya kena pecahkan definisi gaji 1,500 supaya korang senang faham, dan juga jurujual senang faham, dan bank juga senang faham. Sebab gaji 1,500 ni istilahnya terlalu luas, terlalu besar. So kita kena kecilkan dan kena perincikan gaji 1,500 ni. Okey. Ada 3 jenis gaji yang saya akan ulaskan dalam video kali ini, dan saya minta korang perhatikan dan supaya faham definisi yang betul. Dalam dunia pekerjaan di Malaysia ni, untuk kategori gaji saya pecahkan kepada 3 jenis, iaitu gaji pokok atau bahasa Inggerisnya basic pay, gaji kasar ataupun bahasa Inggerisnya gross pay, dan gaji bersih ataupun bahasa Inggerisnya adalah net pay. Setiap jenis gaji ni adalah berbeza. Gambar rajah yang ni saya jelaskan supaya lebih mudah korang nak faham. Dan rata-rata untuk pay slip kita ataupun slip gaji untuk kerajaan maupun untuk swasta, slip gajinya lebih kurang sama bentuk macam ni. Dia terbagi kepada 2. Sebelah kiri adalah untuk gaji pokok dan gaji kasar, dan sebelah kanan adalah untuk gaji bersih. So, gaji pokok ni adalah gaji yang tetap, gaji yang korang dapat setiap bulan tanpa ada perubahan. Macam allowance, OT, insentif, commission, ini semua adalah allowance tidak tetap, sebab tu dipanggil allowance, bukan gaji. Gaji ni adalah sesuatu yang walaupun contoh pandemik yang melanda negara pada bulan Mac 2020, OT, walaupun anda tak buat OT, tak dapat insentif, tak dapat commission, tapi gaji pokok tetap sama, tak berubah. Itulah yang kita panggil gaji pokok. Gaji kasar ni adalah jumlah kesemua yang korang dapat, gaji pokok, insentif, allowance, commission, dan apa lagi sebagainya, bonus ke apa ke. Total jumlah semua ni adalah gaji kasar. Okay? Dan gaji bersih ni adalah penolakan daripada gaji kasar. EPF, SOCSO, Advance, Kelab, Sukan, Zakat, ASB, Angkasa dan sebagainya. Bila gaji kasar tolak semua yang saya sebutkan tadi, akan dapatlah gaji bersih. Gaji bersih ni lah yang akan masuk ke dalam akaun bank korang, bukan gaji kasar dan bukan gaji basic. Okay? Yang itu saya nak korang faham lebih jelas ko. Maksudnya gaji 1,500 ni kena definisikan dengan lebih detail. Adakah gaji pokok 1,500, atau adakah gaji kasar 1,500, atau adakah gaji bersih 1,500. Okey? So, contoh. Kita beri contoh. Contoh, gaji pokok dah 1,500. Okey? Ada allowance, insentif dan sebagainya. Gaji kasar jadi 1,700. Contoh. Okey? Dan kemudian tolak EPF, SOCSO, Advance dan sebagainya, gajinya tinggal 1,500. Jadi kat sini dapat kita simpulkan, gaji basic dia 1,500 dan gaji bersih tetap 1,500 walaupun ada allowance, insentif dan sebagainya. Sebab tolak dengan deduction dengan EPF semua tu, gajinya tetap 1,500. Jadi tak ada perbezaan. Perbezaan contoh kat sini. Contoh, gaji dia 1,100. Okey. Tambah allowance, OT dan sebagainya, gajinya jadi 1,500. Bila tolak dengan EPF, SOCSO, Advance dan sebagainya, gajinya tinggal 1,200. So, kau dapat tengok kesimpulan kat sini, gaji pokoknya kecil, 1,100. Tapi gaji kasarnya besar, 1,500. Tapi tetap tolak dengan EPF, SOCSO dan sebagainya, gaji bersih tinggal 1,200. Okay? Jadi korang kena jelas. Bila korang nak apply loan kereta tu, korang kena jelas 1,500 ni adakah dia gaji pokok, adakah dia gaji kasar,
dan adakah dia adalah gaji bersih. Okey, yang itu korang jelas apa perbezaan gaji pokok, gaji kasar dan gaji bersih. Bank yang nak tengok untuk kelulusan loan kereta korang tu, dia tengok pada gaji pokok dan gaji bersih, dua ni. Kita tengok gaji kasar. Sebab apa? Sebab gaji kasar ni tak masuk dalam akaun, tak masuk dalam akaun bank pun. Dia hingga jumlah terkumpul, korang punya allowance, insentif semua tu. Boleh je gaji basic korang, gaji pokok korang 1,500, tapi korang punya gaji kasar 2,000. Tapi bila tolak semua dengan EPF, SOSO dan sebagainya, gaji bersih korang tinggal 1,800, tinggal 1,700. Jadi tak tepat. Jadi sebab tu bila bank nak tahu ataupun jurujual nak tahu, salesman nak tahu gaji korang 1,500 tu adakah gaji pokok ataupun gaji bersih. Gaji kasar tak memainkan peranan penting lah. Kita boleh ibaratkan kalau dalam contoh dalam bisnes ni adalah, contoh gaji pokok ni adalah modal, korang keluarkan modal untuk berniaga. Gaji kasar adalah untung kasar. Okay. Kemudian bila dah tolak elektrik, overhead, bayar staf pekerja semua dan sebagainya, maintenance semua tu, tinggallah untung bersih. Untung bersih ni lah baru masuk dalam akaun bank korang. Okay. So formula dia, kalau untuk gaji 1,500 ni, okay, sekarang tadi saya jelaskan perbezaan gaji pokok, gaji kasar dan gaji bersih. Supaya korang lebih jelas 1,500 tu masuk kategori mana. So kat sini saya jelaskan pula, untuk gaji 1,500, kereta apa yang dia boleh beli. Saya nak bagi tahu untuk gaji 1,500, kereta apa yang dia boleh beli. Tapi kat sini saya akan ambil gaji pokok 1,500, bukan gaji kasar dan bukan juga gaji bersih. Sebab gaji kasar ukuran dia tak tepat dan gaji bersih adalah yang masuk ke dalam bank. Tapi yang bank akan tengok pertama sekali adalah gaji pokok. Okey. So formula dia, untuk kemudahan, untuk senang lah nak tengok. Okey, formula dia, ambil gaji pokok korang kali dengan 2 dan kali dengan 12 bulan untuk setahun. Okey. So korang akan dapat 36,000. Jadi inilah kereta yang berharga 36,000 ke bawah yang korang boleh beli. Tak kisahlah sama ada kereta baru atau kereta terpakai atau kereta second. Harga kereta 36,000 ke bawah sahaja yang korang boleh beli. Ini saya cerita gaji 1,500 gaji pokok tanpa menggunakan penjamin atau garantor. Kalau guna penjamin atau garantor, formula dia lain lagi. Okey. Tapi ini saya kongsikan, kalau untuk kaedah yang mudah ni, kereta apa yang korang boleh beli, kalau korang ambil gaji pokok korang kali dengan 2 kali dengan 12 bulan. Jadi korang akan dapat harga, contoh harga dapat 36,000. Jadi inilah kereta yang korang boleh beli. Contoh yang kedua, gaji pokok korang 1,100. So kali dengan 2 kali dengan 12 bulan, korang akan dapat 26,400. So kereta maksimum yang korang boleh beli dengan gaji pokok 1,100 adalah, paling tinggi harga kereta tu adalah 26,400. Tapi saya ada penjamin. Penjamin saya okey. Kereta apa pula yang saya boleh beli? Okey, bila korang dah ada penjamin atau garantor, formula dia lebih kurang sama tapi beza sikit. Situasi ni korang boleh pakai bila korang ada penjamin. Nak tahu penjamin yang bagus, kriteria penjamin sesuai, nanti boleh tengok di ruang description. Saya akan letakkan link di ruang description dan korang boleh tonton siapakah yang boleh jadi penjamin korang dan penjamin yang macam mana yang bagus, yang dikategorikan sebagai bagus. Okey. Untuk kes pemohon atau nak beli kereta dan dia ada penjamin, okey, formula dia pakai 1,500 tetap gaji pokok 1,500 kali 3 kali 12 bulan dan akan dapat 54,000. So maksimum harga kereta yang korang boleh beli adalah berharga sehingga 54,000. So Saga, Azia, Beza, Persona, Iris, Myvi, tengok pada harga dia. Dan harga kereta second, harga paling tinggi ini yang korang boleh pergi. Kalau korang nak pergi lebih tinggi boleh, nak pergi lebih tinggi lagi, dia takkan dapat support. Sebab macam saya cakap ni, gaji bersih korang juga tengok. Tapi ini situasi yang tulisan hitam ni, situasi terpakai kalau pakai penjamin, dan tulisan warna biru ni terpakai bila tak ada penjamin, tak ada garantor. Saya harap video ni dapat memberi manfaat kepada anda dan memudahkan korang nanti buat kira-kira kalau gaji korang, kereta apakah yang sesuai untuk korang nak beli. So sekian saja video dari saya. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen dan subscribe channel ni. Kita jumpa lagi next time.